TV KPM. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Wow, cikgu. Ria dengar daripada luar tadi cikgu tengah menyanyi lagu apa tu cikgu? Okey, lagu itu adalah lagu kegemaran klasik. Lagu klasiklah kegemaran cikgu. Dan lagu itu tentu ada kaitan dengan pembelajaran hari ini. Oh, apa kaitannya cikgu? So, kita akan belajar hari ini tentang individu istimewa. Okey, jom kita masuk kelas. Okey. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot menengah atas. Kita nak belajar mata pelajaran pendidikan moral. Untuk itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Suresh ke studio. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Ria, khabar baik. Okey, baiklah. Dan cikgu kita tidak berdua saja. Kita juga ditemani oleh juru bahasa isyarat kita. Ada Cikgu Nur Asmawati daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Selamat datang cikgu. Okey, baiklah. Cikgu Suresh, tidak lengkap rasanya kalau kita berdua saja cikgu jika tidak ditemani oleh murid-murid di Google Meet. Mungkin cikgu nak memperkenalkan murid-murid kita pada hari ini. Silakan. Okey, ayo. Okey, so ini adalah 4 murid daripada sekolah cikgu yang akan menemani anda semua. Okey, bermula dengan saudari Yashni. Okey, Saudari hai. Yashni. Hai Yashni. Hai. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya saudari Lok. Lok Hai, Yan Lee. Lok. Hello. Okey. Saudari Yong. Hai Yong. Salam sejahtera. Okey. Salam sejahtera. And then saudara Reshika. Hai Rishta. Hai semua. Okey, baiklah cikgu, kalau di awal permulaan tadi cikgu ada menyanyi kan? Dan apakah berkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu Suresh? Okey. So topik hari ini berkaitan dengan individu istimewa. So individu istimewa itu, tapi sebelum saya perkenalkan apa itu individu istimewa tersebut, saya ingin ajukan soalan kepada murid-murid saya. Boleh, Nampak? silakan. Okey. So cikgu akan tunjukkan beberapa gambar individu istimewa kepada murid-murid. So murid-murid yang ada dekat Google Meet tu, so anda perlu teka siapa individu tersebut. Okey, Okey. kita mulakan cikgu. Okey. So ini individu yang pertama. Siapa So, nak jawab? siapa Boleh nak angkat jawab? tangan? Siapakah individu tersebut? Saya berasa individu ni ialah P. Ramlee yang merupakan pelakon Malaysia. Okey, bagus. Pelakon, okey. Seniman agung negara kita. Okey. Tan Sri P. Ramlee. Okey, Tan Sri P. Ramlee. Okey, Okey, seterusnya. seterusnya. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey. Anyone? Takkanlah tak kenal ni kan cikgu kan? Okey, kenal boleh angkat siapa tangan? ni? Okey. Lo. Kita ada Lok Yen Lee. Silakan. Siapakah Ini individu? adalah Datuk Lee Chong Wei Datuk yang Lee. bermain badminton untuk Malaysia kita. Okey, Okey. bagus. Okey, thank you. Terima Okey. kasih.
Seterusnya cikgu. Okey, individu yang seterusnya. Wow, siapakah ini cikgu? Saya Murid-murid. merasa tokoh ini ialah Okta Dahari. Beliau ialah legenda bola sepak negara kita. Okey, bagus. Pandai pun. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, okey. Pemain ini saya merasa merupakan Dato' Nicole Andy yang merupakan pemain squash terkenal di dunia ini. Okey, bagus. Pandai pun. Okey. Dan Okey. yang terakhir cikgu. Siapakah yang ingin menjawab Okey. individunya? Dia, kalau saya ingat betul, beliau ialah Michelle Yeoh, seorang pelakon wanita Malaysia yang terkenal. Ya. Okey. Bukan saja di Malaysia, malah antarabangsa ya cikgu. Ya. Okey, Okey. kita ada lagi satu. Okey. Baik. Okey, ini yang gambar terakhirlah, individu terakhir. Okey. Nampak gaya murid-murid meneliti gambar tu. Siapa tu? Okey, ada jawapannya? Sila angkat tangan. Okey. Okey. Silakan Yong Hui Yi. Cikgu, saya teka yang ni penyanyi terkenal Malaysia iaitu Sudirman. Oh. Atau bukan? Okey, bagus. Bagus. Betul Betul tu, jawapannya. betul Okey. tu. Okey. So topik hari ini yang cikgu kata individu istimewa itu adalah individu global. Okey. So apa yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri individu global, sikap individu global, kepentingan kita menjadi individu global, kesan kalau individu tidak bersikap global, perasaan dan juga amalan sikap individu global. Okey, tapi sebelum itu murid-murid anda perlu tahu apa maksud konsep global itu. Okey. Okey, maksud individu global. Okey, so individu global ini adalah individu yang mampu berdaya saing di peringkat global tetapi berpegang teguh kepada jati diri lokal. Okey. So ini bermaksud walaupun dia adalah sangat berjaya di peringkat global, dia tak pernah lupakan jati diri dia, iaitu tanah tumpah darah dia. So maksudnya dia berakar umbi masih berdiri nyata di bumi tercinta. Kiranya tidak melupakan asal usul lah ya, Asal cikgu. usul, ya. Okey. Baiklah, itulah dia konsep dan juga pengenalan untuk individu global. Sekejap lagi kita nak sambung pengajian bersama dengan Cikgu Suresh. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan moral. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Suresh. Dan Cikgu, kita nak teruskan dengan ciri dan sikap individu global. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey. So cikgu perkenalkan dulu topik yang pertama hari ini. Kita akan belajar tentang ciri individu global. So ada 4 ciri. Okey, so individu global Ria adalah individu yang berdaya saing. Dia boleh bersaing dan bukan saja peringkat tempatan tetapi juga peringkat antarabangsa. Dan dia memiliki jaringan dan jalinan global yang baik. So jaringan dan jalinan global murid-murid, istilah ini senang saja. Dalam bahasa Inggeris satu perkataan saja, network. So kalau kita ingin berjaya, tak kira peringkat
lokal atau global, kita mesti memiliki network yang baik. Network maksudnya kita kena pandai berkomunikasi dengan semua individu. Okey. Dan individu lokal memang mempunyai ciri jati diri yang kukuh. So di mana dia berada pun, maka dia masih lagi terikat kepada budaya tempatan kita. Maksudnya dia tak terikut-ikut atau terpengaruh dengan budaya barat terutamanya lah. Okey. Dan kalau kita nak berjaya peringkat antarabangsa dan juga tempatan, dunia sekarang adalah dunia teknologi maklumat, maka dia mesti mempunyai kemahiran menggunakan teknologi maklumat. So ini merupakan 4 ciri individu lokal, Ria. Dan cikgu telah beri projek kepada murid-murid saya. So mereka cari informasi detail tentang ciri individu lokal dan kita akan dengar pembentangan mereka. Okey. Boleh kita mulakan, cikgu? Ya. Siapakah yang ingin melakukan pembentangan untuk yang pertama ni, cikgu? Okey. So ciri individu lokal. Okey. Okey. Siapa yang dapat tajuk ni? Okey. Saya Yashni Raghavendra. Okey. Tajuk saya merupakan ciri individu lokal. Okey. Okey. Ciri pertama individu lokal merupakan berdaya saing. Individu lokal ini mampu bersaing pada peringkat lokal dan global. Beliau mampu memberi idea berwawasan yang memiliki taraf lokal. Ciri kedua merupakan jaringan dan jalinan lokal yang baik. Individu lokal boleh terima, hormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Beliau memiliki hubungan baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal serta global. Okey, seterusnya. Ciri ketiga merupakan jati diri kukuh. Individu lokal dapat sesuaikan diri dengan arus perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri mereka. Beliau sentiasa berfikiran positif dan optimis. Dan ciri terakhir merupakan kemahiran teknologi maklumat. Individu lokal mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Beliau dapat mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang mampu menggugat jati diri. Okey. Sekian daripada saya. Okey. Terima kasih Yashwini. Pembentangan anda okey, menarik, sangat memuaskan. Okey. So cikgu bagi you lebih kurang 5 bintang. 5 bintang. Okey. Tahniah kepada Terima Yashmini. kasih cikgu. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu? Okey. So topik seterusnya adalah berkaitan dengan sikap individu lokal. Tadi dia ada ciri, karakteristik, right? Selepas itu kalau sikap maksudnya berdasarkan ciri tadi, ia akan membentuk perangai dia, kelakuan dia. Okey. So sikap individu lokal So kita ada 6 sikap. Okey. Dia berasal daripada ciri tadi Okey. So dia akan mengekalkan jati diri walaupun dia bersaing pada peringkat global. Lepas tu dia akan utamakan budaya asal, budaya tempatan kita. So kita memang kalau kita rakyat Malaysia, kita memang kena berpegang teguh kepada prinsip ketimuran kita. Lepas itu oleh kerana kita memang berpegang teguh kepada jati diri tempatan dan sebagainya, maka sudah tentu kita akan utamakan produk tempatan kita berbanding dengan produk antarabangsa. Betul. So bagi murid-murid di rumah, kalau anda nak memudahkan mengingati fakta yang ini, so cikgu bagi anda tips di mana kalau topik ini selalu ingat dia ada 2 perkara. Global, lokal. Global antarabangsa,
lokal, tempatan. So, anda boleh perhatikan 3 isi yang pertama itu adalah berkaitan dengan global. So, walaupun you peringkat global tetapi you utamakan jati diri tempatan you, budaya asal you dan you punya produk tempatan. Okey. So, sekarang yang 3 lagi isi itu adalah berkaitan dengan global pula, iaitu bila kamu berada di luar negara, andai katalah murid-murid ini semua berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat antarabangsa, dan saya melanjutkan pelajaran ke negara Jepun. Okey, so anda akan sentiasa jaga nama baik negara kita. Dan selepas itu, kalau kamu nak lanjutkan pelajaran, sudah tentu kamu kena kuasai juga bahasa. So kamu kena ambil inisiatif untuk mempelajari bahasa Jepun sebagai satu kelebihan. Okay. So menguasai pelbagai bahasa tanpa abaikan bahasa. Tapi you tak boleh abaikan bahasa tempatan kita, bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu dan juga bahasa ibunda anda. Dan seterusnya, anda mesti bijak menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. So, maksudnya, semua fakta yang kamu belajar, dia mencodong kepada global dan juga lokal. So, lokal, global. Ingat benda itu. Okey. So, sekarang, Ria, kita akan dengar pembentangan seterusnya lah. Okey, berkaitan dengan sikap individu lokal. Siapa yang ingin melakukan pembentangan? Okey, so pembentangan ini Yong Hui Okey. Sahabat Sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang sikap individu lokal. Terdapat 6 sikap individu lokal. Yang pertama, individu lokal sentiasa mengutamakan budaya asal beliau. Kedua, individu lokal dapat kekalkan jati diri beliau walaupun bersaing pada peringkat global. Sikap ketiga ialah individu lokal sentiasa mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Sikap keempat, individu lokal berusaha menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Sikap kelima pula ialah individu lokal berupaya menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Sikap terakhir ialah individu lokal sentiasa menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Yong Hui. Pembentangan anda pun menarik. Okey, ada satu perkara Ria saya perlu tekankan semasa saya perhatikan pembentangan Wang Hui Okey. Okey. So dalam buku teks fakta telah diberi, tapi saya nampak kebijaksanaan Yong Hui. So dia telah masukkan elemen watak semasa membuat ayat. Okey. So watak yang dia masukkan adalah individu lokal. Mengekalkan jati diri. Itu adalah langkah yang baik. Dan bila muncul soalan, mungkin mereka akan bagi watak lain, tetapi fakta masih sama, tapi anda perlu tambah watak. So, cikgu bagi Wang Hui boleh bagi 6 bintang. 6 bintang. Tahniah untuk Hui satu pembentangan yang sangat bagus. Dan cikgu, mungkin kita nak kesimpulan lah untuk topik ciri dan sikap individu global. Silakan cikgu Suraj. So, murid-murid di rumah, tentang ciri ciri anda perlu ingat sebab itu adalah perkara asas di mana ada 4 ciri. Perlu diingat. Okey. Okey. So,
individu global maksudnya anda boleh berdaya saing. So selalu ingat you boleh berdaya saing peringkat tempatan dan juga antarabangsa. So maksudnya macam umpamanya lah macam pemain badminton negara kita. So kita memang ada pertandingan peringkat kebangsaan. So mereka wira di peringkat kebangsaan pada masa yang sama bila mereka beraksi di peringkat antarabangsa pun mereka boleh kekalkan daya saing yang sama, lebih kurang sama. Nampak? Tetapi bersaing di peringkat global adalah lebih mencabar. Tetapi sikap dia lah, iaitu dia sayang kepada negara. Bermain untuk negara dia lain. Nampak? Semangat dia lain, bertambah. Lepas tu tentang jaringan dan jalinan global yang baik. Tadi cikgu ada sebut, jaringan jalinan means network. Kamu kena ingat network. So network ini sangat penting untuk kamu berjaya lah dalam apa saja bidang yang anda ceburi. Misal kata macam cikgu sendirilah, di mana Ria, semua guru sekarang adalah zaman teknologi maklumat, kita gunakan secara maksimum. Maka kita juga mempunyai jaringan antara guru-guru. Maksudnya guru-guru yang mengajar subjek-subjek tertentu, kita memang ada grup di mana kita kongsi banyak maklumat. Lebih banyak kita kongsi, lebih hebat pengetahuan kita. So kita boleh nampak sendirilah apa yang anda belajar dalam pendidikan moral itu, kamu kena gunakan dalam kehidupan seharian. Maksudnya kamu kena bijak berkomunikasi dengan individu lain. So peringkat lokal kita mesti bijak dalam bahasa kebangsaan kita. Itu penting. Peringkat antarabangsa mungkin bahasa lainlah. Boleh tapi bahasa ibunda pun penting. Nampak? Okey. Selepas itu dia mempunyai jati diri yang kukuh. Jati diri yang kukuh maksudnya selalu berpegang teguh kepada nilai ketimuran kita lah. Nampak? Nilai ketimuran, kita tak terpengaruh dengan anasir-anasir atau budaya-budaya luar negara yang boleh menggugat jati diri kita. Contohnya yang murid-murid kenal adalah topik hedonisme. Kamu ada belajar. So budaya yang pentingkan keseronokan tanpa batasan. Itu semua kita tak terpengaruh walaupun kita berada di luar negara pun. Kita masih kata kita akan menolak kalau kita diajar oleh kawan di luar negara. Okey, nampak? Alright, baiklah. Itulah dia antara ciri dan juga sikap individu global. Penerangan yang cukup jelas daripada Cikgu Suresh. Kita nak berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan moral. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Suresh. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan kepentingan dan juga kesan jika individu itu tidak bersikap global. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Okey, kita masuk ke topik seterusnya. Okey. Kepentingan menjadi individu global. So, kepentingan dia, so ada 4 kepentingan. Yang pertama, dia berasal daripada topik-topik tadi, dia ada kaitan. Nampak tu. So, bila kita menjadi individu global, kita berkomunikasi dengan orang pelbagai latar belakang, maka apa yang berlaku adalah pengetahuan kita akan bertambah. Nampak? Pengetahuan kita akan bertambah ya. Betul. Dan kita akan menjadi individu yang kreatif dan inovatif. So dia menjadi satu kepentingan. So bila kita interaksi dengan orang lain dan terutamanya kalau murid-murid mungkin berpeluang lah
untuk mengikuti bila memasuki institusi pengajian tinggi. Kadang-kadang kita ada program pertukaran pelajar. Okey. So kalau murid-murid minat, murid-murid menyertai, banyak ilmu pengetahuan yang akan ditimba oleh murid-murid. Nanti ini akan menyebabkan anda menjadi lebih kreatif dan inovatif. Okey. So apabila individu menjadi kreatif, maka sudah tentu anda boleh melestarikan pembangunan negara. Melestarikan, murid-murid kena tahu apa maksud dia. Melestarikan maksudnya mengekalkan. Maksudnya pembangunan negara ada, kita kekalkan pembangunan negara kita. Dan modal insan. Modal insan pun murid-murid kena tahu apa maksud dia. Modal selalunya kita fikir tentang modal means Ria, selalunya kita ingat tentang buat perniagaan. Modal maksudnya wang lah. Nampak tu? So modal insan maksudnya wang itu ada nilai kan? So kalau modal insan maksudnya kamu akan menjadi insan yang bernilai. Okey. Nampak? Bernilai. Sangat penting untuk pembangunan negara. Dan seterusnya individu lokal ini penting. Bila anda menjadi individu lokal, maka anda akan memiliki satu kekuatan, iaitu apa saja cabaran lokal anda boleh hadapi. Dan bila semua perkara ini berlaku, rakyat tempatan kita, rakyat Malaysia memang boleh hadapi cabaran peringkat global, maka ini sudah tentu meningkatkan imej negara kita di persada antarabangsa. Sebab rakyat Malaysia akan menjadi begitu dalam bahasa Inggeris kita panggil successful lah. Berjaya. Akan menjadi sangat successful, maksudnya sangat berjaya. Okey, maka ini akan meningkatkan imej negara kita. Ya. Seperti yang murid-murid perhatikan, semua individu yang di awal itu permulaan itu semuanya adalah warga negara kita, tetapi mereka bukan saja terkenal dalam negara kita, tetapi mereka terkenal sehingga peringkat global. Malah banyak yang menerima anugerah peringkat Asia dan juga Asia Pasifik. Okey. Okey. So Ria, yang ini pun ada pembentangan daripada murid ni ya. Okey. So tentang kepentingan. Okey, giliran siapa? Kepentingan menjadi individu lokal. Siapa yang ingin membentangkan? Giliran siapa? Ini tajuk saya untuk dibentangkan. Okey, Reshika. Okey. Okey, Reshika, silakan. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah kepentingan menjadi individu lokal. Kepentingan yang pertama ialah individu tersebut menjadi kreatif dan inovatif. Beliau akan mempunyai sikap dan pemikiran berkualiti tinggi. Beliau juga akan berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Kepentingan yang kedua ialah individu tersebut dapat meningkatkan imej negara di persada dunia. Beliau mampu bersaing dengan dunia luar serta dapat mencapai prestasi yang cemerlang. Kepentingan yang ketiga pula ialah individu tersebut dapat menghadapi cabaran global. Beliau mampu mengekalkan identiti global. Selain itu, beliau berkemampuan untuk menghadapi cabaran global. Dan kepentingan yang terakhir ialah individu tersebut dapat melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Beliau mampu memberikan sumbangan progresif dalam pembangunan negara. Beliau juga dapat berfikir di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Baik, cikgu, macam mana cikgu? Okey. Dengan pembentangan daripada Reshika. Cikgu memang bangga dengan anak murid saya ini. Sebab yang ini pun kalau Ria perhatikan, so bila dia menghuraikan isi, dia memang ada gunakan watak lah. Nampak tu. So ini adalah satu petanda baiklah. Dan mereka boleh huraikan secara detail. Sebab ini adalah satu keperluan dalam sukatan baru KSSM, di mana
murid kena pandai menghuraikan fakta secara detail, Okey. pengolahan yang baik dan sebagainya. Dan bila bagi pengolahan, of course mereka kena berpegang teguh kepada watak. Okey, so Reshika Reshika? pun sama. Saya akan bagi 6 bintang juga. 6 bintang untuk Reshika. Okey, good. Baik. Okey. Teruskan, cikgu. So, topik seterusnya adalah kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Okey. Tadi cikgu ada beri tips kepada murid-murid iaitu ingat lokal, global, dua-dua tu. Okey. So kalau dia gabungkan baru jadi global dia. Maka apa yang perlu murid-murid ingat adalah kita tidak boleh condong hanya kepada satu saja. Maksudnya kita terlalu lokal pun tak boleh. Terlalu global pun tak boleh. Sebab dia gabungan, maka kita kena imbangkan antara kedua-duanya. So, kesan sekiranya individu tidak bersikap global maksudnya dia lebih kurang macam anda tak imbang. Anda lebih condong kepada satu. So, apa kesan dia? Kalau you terlalu lokal, apa kesan dia? Kalau you terlalu global, apa kesan dia? Kalau macam itu, anda boleh ingat semua isi dia dengan baik. Okey. So nampak tu ada 7 isi. 7 isi. Okey. So kalau terlalu kesan pertama itu. Kalau terlalu condong kepada lokal saja, apa akan berlaku adalah kepakaran dan kemahiran anda akan jadi terhadlah. Dalam negara saja. Lepas tu anda tak boleh bersaing, sukar untuk bersaing, anda tak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Tak bolehlah macam tu. Nampak? Terlalu lokal sajalah. Lepas itu, kesan seterusnya adalah sudah tentu kalau lokal, terlalu lokal maksudnya sukar untuk kamu terima kepelbagaian sosio-budaya. Maksudnya kita nak terima rakan-rakan, kalau Malaysia kita rakan negara ASEAN, mau terima rakan-rakan negara lain, negara jiran, nanti susah. Nampak? Lepas itu, anda akan menjadi kurang berkemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik, secara menyeluruh. Sebab terlalu terhad. Zain, skop anda. Okey. Dan ini semua juga akan menyumbang kepada menyukarkan transformasi kemajuan negara kita lah. So, dia akan terjejas. Nampak tu? Boleh? Okey. Dan yang 2 isi terakhir itu, kalau terlalu global pun masalah. Iaitu kamu terpengaruh dengan budaya luar dan mengagung-agungkan budaya mereka, habis. Nampak tu? So, mudah terpengaruh dengan dunia luar, budaya luar. Lepas tu ini akan menyebabkan anda hilang nilai etika dan jati diri. Sebab terlalu global, terlalu nak kejar globalisasi sehingga kamu abaikan. So, yang ini pun Riap, ada pembentangan daripada murid saya lah. Okey. Kita ada Lok Yen Lee. Okey. Silakan. Saya akan membentangkan tentang kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Kesan pertama, individu mudah terpengaruh dengan budaya luar. Kesan kedua ialah individu akan menjejaskan transformasi kemajuan negara. Kesan ketiga ialah kepakaran dan kemahiran individu akan menjadi terhad. Kesan keempat ialah individu akan alami kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Kesan kelima ialah individu akan kehilangan nilai, etika dan jati diri ketika rakus mengejar arus globalisasi. Kesan keenam, individu kurang berkemampuan untuk hadapi masalah secara holistik. Kesan terakhir iaitu kesan ketujuh ialah individu alami kesukaran untuk menerima kepelbagaian sosial budaya. Ini sahaja untuk kesan sekiranya individu tidak bersaing global. Sekian, terima kasih.
Okey. Okey, Ria. Okey, Yuk, Yen Lee ya. Okey. Apa pandangan cikgu tentang pembentangan tadi, cikgu? Cikgu memang hairan sebab mereka boleh bentangkan dan yang penting itu dia menepati standard lah, iaitu pandai gunakan watak lah. So maksudnya fakta ada dalam buku, tetapi bila anda bentangkan atau anda menulis skrip jawapan anda, pastikan anda gunakan watak. So yang perkara itu sangat penting dan saya boleh nampak penguasaan Lok tadi. So maka yang ni pun kena bagi 6 bintang jugalah. No tahniah. choice. Nampak Okey. kena bagi 6. Okey, Tahniah, bagus Lok Yen Lee. pandai. Okey. Cikgu, boleh teruskan? Okey. So cikgu ringkaskan tadilah tentang topik tadi, iaitu kepentingan dan kesan dia. Nampak? Okey. So anda boleh perhatikanlah sebagai individu global kita mesti selalu berada dalam keadaan seimbang. Okey. Maksudnya kita boleh imbangkan diri sebab memang kita hadapi sekarang arus kepesatan globalisasi. Nampak? So kita terdedah kepada banyak pengaruh luar. Kalau kita cerita tentang media pun samalah. Media sosial dan sebagainya. So banyak kita terdedah kepada anasir-anasir luar, maka kita kena bijak menguasai teknologi maklumat, tetapi kita kena bijak memilih maklumat juga dan kita kena bijak uruskan diri supaya jati diri kita tak terjejas lah. Nampak tu kalau tidak ini akan mengundang masalah. Boleh? Okey? Okey, cikgu. Baiklah, itulah dia pengisian untuk kepentingan dan kesan jika individu tidak bersikap global. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama Ria dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam mata pelajaran pendidikan moral. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Suresh. Dan Cikgu, Ria. kita nak teruskan dengan aktiviti pengukuhan. Ayo Cikgu. Okey. Okey Ria, untuk aktiviti pengukuhan kali ini, cikgu akan ajukan soalan satu soalan, soalan aras tinggi sebagai pengisian untuk segmen uji minda. Okey. Okey Macam Cikgu? Okey. So murid-murid, anda perlu membaca soalan dengan teliti. So anda tadi dah belajar dah ciri, sikap, kepentingan, kesan sekiranya tidak bersikap global. Okey, maka bila anda menjawab soalan, maka anda perlu baca dengan teliti. Dalam subjek pendidikan moral, watak diberi keutamaan. Okey, so saya nak murid-murid yang ada dalam Google Meet untuk mencuba soalan ini. Okey, soalan yang pertamalah. Okey, sebagai murid, bagaimanakah anda boleh menjadikan diri anda sebagai individu bersikap global? So, murid Google Meet saya, siapa nak cuba? Okey. Boleh angkat tangan siapa yang ingin mencuba menjawab soalan uji minda. Okey. Boleh saya cuba, Cikgu? Okey, silakan Reshika. Sebagai murid, cara saya bersikap lokal ialah
mengutamakan produk tempatan berbanding produk antarabangsa. Selain itu, saya juga akan menjaga nama baik semasa berada di luar negara. Okey. Itu jawapannya, Tepat cikgu. jawapan dia. Okey, tapi kita balik kepada soalan yang kedua dulu. Okey. Okey, lepas tu cikgu akan beritahu tentang jawapan kamulah. Cikgu akan ulas tentang jawapan kamu nanti. Boleh ya? Okey. So soalan yang kedua. Nyatakan 2 nilai universal yang perlu anda hayati untuk menjadi individu global. Okey. Okey, soalan ini siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey. Okey. Saya cikgu. Kita ada Okey. Yashwini. Okey, Silakan Yashwini. dengan jawapan. Pada pendapat saya, nilai saya rasa bertanggungjawab dan rasional ada sesuai untuk soalan ini. Okey. Okey, Ria. Okey. Okey, sekarang cikgu ulaskan jawapan murid-murid. Okey, nampak. So jawapan yang diberi tadi memang tepat jawapan dia. Nampak? Jawapan dia memang tepat. Tetapi anda perlu perhatikan markah jugalah, markah dia. Okey. Okey. So bila 4 markah, tadi murid saya dia hanya bagi fakta dia lah. So perlu ada huraian. Okey. Nampak? Boleh? Okey. So saya sentiasa menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Itu fakta anda. Bagus anda ada tulis watak saya. Selepas itu anda perlu beri huraian dan contoh dia lah. So misalnya tu contohlah. So menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara, contoh dia adalah misalnya saya akan menjaga kelakuan dan pertuturan saya apabila melanjutkan pelajaran di luar negara. Itu contoh dia. Nampak? So bila ada contoh, huraian atau contoh, barulah anda akan mendapat markah penuh. Tadi murid saya hanya sebut fakta saja. Nampak? Dan dia juga bagi fakta yang lagi satulah berkaitan dengan utamakan produk tempatan. Itu bagus. Okey. Tapi you kena huraikan benda itulah. Okey. Tapi isi yang lainnya yang cikgu kemukakan adalah saya akan menguasai pelbagai bahasa. Tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Maka bila cikgu huraikan, anda boleh nampak. Bagi contohlah, misalnya saya akan menguasai bahasa asing sebagai satu kelebihan tambahan apabila saya melanjutkan pelajaran di luar negara. Okey. Nampak tu? So maksud dia pelajar baca soalan, teliti markah dia, lepas tu perlu bagi huraian atau contoh atau tidak. So anda perlu tengok peruntukan markah. Tapi syabas kepada murid saya kerana mencuba. Baguslah tu. Tentang soalan kedua, Ria, murid-murid saya, bukan murid-murid saya sajalah, saya percaya banyak murid-murid dekat rumah pun, bila tentang moral saja, tentang nilai saja, dia suka bagi 2 nilai ini. Seolah-olah tak wujud nilai lain. Nampak? So mereka suka sebab nilai rasional dan nilai bertanggungjawab hampir boleh digunakan dalam semua situasi. Sebab bertanggungjawab, apa saja watak kita pegang, kita perlu bertanggungjawab. Betul. Dan rasional maksudnya kita kena fikir. So ini adalah nilai yang saya selalu sebut kepada pelajar, nilai yang terlalu universal. Tapi kalau semua tempat nilai you tulis nilai ini saja, dia menunjukkan kelemahan anda. Maksudnya macam seolah-olah macam nilai lain kamu tak kuasai. Okey. Maka cikgu akan bagi clue sajalah untuk ni. So cikgu nak murid saya teka nilai dia lah. Okey. So yang pertama tadi tadi kita belajar tentang individu global ini, kita nak mencapai kejayaan peringkat global dan juga lokal, right? So kalau kita nak mencapai kejayaan, apa nilai yang perlu kita amalkan?
kita nak berjaya. Apa nilai dia? Paling penting nilai asas untuk nak capai kejayaan. Nilai asas untuk berjaya. Siapa yang boleh jawab? Apakah Okey. nilai yang perlu ada? One of you. Okey, masing-masing tengah fikir tu cikgu. Okey. Okey. Kita ada Yong Hui. Hui. Silakan. Nilai yang perlu diamalkan untuk mencapai kejayaan, saya berasa yang paling tepat adalah nilai kerajinan. Kerana tanpa usaha tiada kejayaan. Okey, bagus, tepat. Tepat. Okey. Tepat, cikgu. Okey. Dan satu lagi perkara tadi Okey. Kita kena berjaya peringkat apa itu antarabangsa, tetapi kita tak kita tak korbankan jati diri kita lah. So maka kita masih lagi sayang negara kita lah. Betul. Sebab itu ada satu lagi nilai. Okey, nilai dia apa? Nilai dia apa? Okey, murid-murid. Siapa tu cikgu? Yok, Yen Lee. Yok. Yen Lee, silakan. Apakah nilainya? Saya rasa nilai universal yang paling sesuai untuk ini ialah nilai patriotisme. Okey, nilai patriotisme. Okey, cikgu? bagus. Ada tambahan satu. Surprise lah soalan dia. Okey. Ada satu lagi nilai berkaitan dengan jati diri. Jati diri Okey, jati diri. So bila kita berada di luar negara, kita kena jaga nama baik negara kita dan kita kena jaga jati diri kita lah. Nampak tu jangan kita terpesong lepas tu mengagung-agungkan budaya barat. Maka ada satu nilai berkaitan dengan perkara ini. Maksudnya kita kena sentiasa mempertahankan kita punya personality sebagai rakyat Malaysia lah. So ada satu nilai. Apakah Ini nilainya, the last soalan saya ajukan kepada murid-murid saya. Nilai Daripada jati- 18 nilai itu. Okey. Ada jawapan murid-murid? Sebab kalau kita buat salah, kalau Kita kita ada- buat salah, you tahulah imej negara kita terjejas. So Okey. tadi saya nampak Reshika. Reshika, silakan Okey. dengan jawapan. Saya rasa nilai yang diterangkan oleh cikgu ialah nilai harga diri. Okey, tepat. Okey. Baiklah cikgu. Mungkin dari sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu boleh ulaskan pentadsiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey. So topik hari ini adalah topik yang sangat penting. So untuk murid-murid saya, tolonglah amalkan sikap individu lokal. So maksudnya pastikan kamu berjaya peringkat lokal dan boleh peringkat antarabangsa. So memang menjadi harapan saya untuk satu hari memerhatikan mungkin salah seorang daripada murid-murid ini berjaya peringkat antarabangsa. Itu adalah harapan cikgu. Okey, dan pentadsiran murid cikgu mungkin berapa bintang nak diberikan kepada mereka? So untuk murid-murid tadi, saya nampak usaha you, kreativiti anda, you berpegang teguh kepada watak dan sebagainya. Tadi untuk nilai pun sama. Okey, so cikgu akan bagi keseluruhan. Semua cikgu akan bagi 6 bintang. Okey, 6 bintang kepada semua murid-murid pada hari ini. Dan cikgu, mungkin latihan pengukuhan. Di manakah mereka boleh melakukan sesi latihan tersebut? Mungkin di rumah. Di manakah sumber tu, cikgu? Okey, so untuk sumber-sumber maklumat itu, anda boleh melayari portal Sumberku Okey. dan Perkasaku. KPM Perkasaku. Baik, Okey. terima kasih Cikgu Suresh sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dan diharapkan murid-murid menguasai sepenuhnya mata pelajaran kita pendidikan moral bagi individu lokal. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.